عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. InsyaAllah pada malam ni sambungan daripada kitab Bugyatul Lab juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-125. Muka surat yang ke-125. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan harus baginya seorang yang membayar kafarah, dan harus baginya bagi seorang yang membayar kafarah jima'. Sebagaimana yang kita pelajari semalam, kafarah jima' yang pertama ialah memerdekakan hamba yang beriman. Kemudian kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir dan miskin. Atau miskin, fakir dan miskin. Yang mana 3 perkara tu ialah wajib dengan tertib. Mana dengan makna tak boleh terus kita nak ambil nombor 2 ataupun terus nak ambil nombor 3. Mesti yang pertama dulu ialah memperdekakan hamba yang beriman. Sekiranya tidak mampu, sekarang ni hamba pun tak ada dah, maka berpindah. Yang kedua iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu dengan sebab ada keuzuran, sakit, dan sebagainya, maka memberi makan kepada 60 fakir atau miskin. Gitu. Sambungannya kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan harus baginya seorang yang membayar kafarah. Itu domir dia, marji' domir. Domir ni maknanya kata ganti diri. Mengaji sekolah, mengaji tata bahasa Melayu, dia kata ganti diri dah. Dan harus baginya bagi seorang yang membayar kafarah memberi dua. Lepas tu dia kata suatu maka. Suatu maka tu kita bulatkan. Yang mana yang ada kitab yang menonton live ni, yang kitab tulis suatu maka, maka kita bulatkan. Kerana hak suatu maka tu lebih, cetakan lebih. Mana bukan hak musannif kata, hak bukan musannif tulis, lebihan. Dan harus baginya seorang yang membayar kafarah memberi 2 mud. Memberi 2 mud bagi seorang miskin. Dan harus baginya seorang yang membayar kafarah memberi 2 mud, 2 cupak bagi
seorang miskin daripada 2 kafarah. Daripada 2 kafarah. Ada kalimah yang gugur. Di antara kalimah miskin dan kemudian ada kalimah yang gugur. Yang mana saya sudah sebut semalam, kalimah yang gugur tu agak panjang. Sebaris. Tulis lah. Di antara miskin dan juga kemudian tu jadi. Dan harus baginya seorang yang membayar kafarah memberi 2 mud 2 cupak bagi seorang miskin daripada 2 kafarah. Daripada 2 kafarah. Dan harus baginya, sambung lagi, dan harus baginya memberi 1 mud bagi seorang miskin. Dan harus baginya memberi 1 mud bagi seorang miskin. Kemudian dibelinya. Baru sampai situ. Kemudian dibelinya. Baru sampai situ. Nampak? Kalimah yang gugur tu agak panjang. Kita tengok balik. Kita baca balik. Dan harus baginya seorang yang membayar kafarah memberi 2 mud 2 cupak bagi seorang miskin. Kafarah. Seumpama dia 2 hari. 2 hari tu kita kata hari yang ke-13 pun dia jimak di bulan Ramadan, siang hari lah. 14 Ramadan pun dia dijimak. Jadi 2 kafarah. Kalau 60 jadi berapa? 120. Maka seorang tu dia bagi 2 mud untuk 2 kafarah. Boleh faham? Gitu. Satu orang miskin dia bagi 2 mud. Kenapa? Kerana 2 kafarah. Kalau 1 kafarah dia nak bahagi kepada seorang miskin itu 2 mud, tak boleh. Tak boleh. Kalau bagi 2, hak 1 lagi ni sedekah lah. Seorang 1 mud. Mana nak mesti 60 orang. Tapi kalau 2 kafarah, ada bagi dia 2 kafarah, maka boleh dia bagi pada seorang miskin ataupun fakir 2 mud. Dan harus baginya, bagi seorang yang membayar kafarah, memberi 1 mud bagi seorang miskin. Kemudian dibelinya seorang yang membayar kafarah akan 1 mud. Akan 1 mud daripadanya seorang miskin. Jaga dhamir. Kitab pondok ni, kitab lama ni, kalau tak jaga dhamir, tu hancur nak baca, esok payah. Tu orang tak biasa mengaji pondok nak baca kitab pondok. Jangan takut salah. Tak segagah itu. Dan harus baginya seorang yang membayar kafarah memberi 1 mud 1 cupak bagi seorang miskin. Kemudian dibelinya seorang yang membayar kafarah akan 1 mud daripada miskin. Kemudian daripada membeli, membeli diberikannya akan 1 mud, diberikannya akan seorang yang bayar kafarah, diberikannya seorang yang bayar kafarah akan 1 mud kepada miskin yang lain daripadanya seorang. Aku dah harus. Contohlah kita kata Syamil ni dia baru menikah. Jadi telajak jimak bulan Ramadan. Kemudian nak merdeka hamba, tak ada hamba lah. Nak kata nak puasa, dia uzur. Sakit jimak boleh. Inang umeh. Jadi berpindah kepada puasa. Yakni memberi makan 60 fakir miskin yang memadai pada zakat fitrah. Maka Syamil pun
Nak berilah secupak beras lah, secupak beras 675 gram itu kan. Secupak beras gilah kepada Amin ni nah. Gi beri dah. Beri secupak lah. Kemudian bila dia beri, beras kafarah ni. Beras kafarah beri kat Amin nah. Amin pun ambil. Kemudian Syamil beli lah beras tu. Beras ada beri kat Amin, beli bukan duit Ni dia bagi dekat Gigi pula. Lepas tu beli Gigi bagi sampailah 60 fakir miskin. Boleh tak? Harus. Nampak tak gambaran dia? Biasa je. Syamil hak putih berpucat. Bukan payah pun masalah dia kan. Jaga domain tu bagi elok. Itulah kata musannif, dan harus baginya seorang yang membayar kafarah. Memberi 1 mud bagi seorang miskin, kemudian dibelinya seorang yang membayar kafarah, akan 1 mud daripada seorang miskin, kemudian daripada membeli tu, maka diberikannya seorang yang bayar kafarah, akan 1 mud kepada seorang miskin yang lain daripadanya seorang miskin. Itu tempat marji' domir dia. Tu kena jaga. Kalau tu salah bubuh, tu gulai pun boleh jadi basi. Masam boleh jadi masam. Domir tu elok nah. Sekali lagi. Teruk menjih. Dan harus baginya seorang yang membayar kafarah. Bagi seorang yang membayar kafarah, memberi 1 mud bagi seorang miskin. Kemudian dibelinya seorang yang membayar kafarah, akan 1 mud dari seorang, kemudian daripada dibeli atau daripada membeli, maka diberikannya seorang yang bayar kafarah, akan 1 mud kepada seorang miskin yang lain daripadanya seorang miskin. Mana seorang miskin yang lain pula. An-nakirah idza u'idat tufidu al-mughayyarah. Nakirah ni apabila diulang-ulangkan maka memberi faedah akan berlainan. Mana miskin yang lain pula. Boleh faham lah? Contohnya tadi, Syamil yang nak bayar kafarah, dia bayar kepada Amin. Bayar berapa? Bayar 1 cupak lah. 1 cupak beras. 1 cupak bersama 675 gram takriban. Maka lepas dia bayar kat Amin, Syamil beli pula beras tu, bayar kat Azizi pula. Lepas bayar kat Azizi, beli pula beras tu, beras yang kat Azizi tu bagi ke orang. Begitulah sampai 60 fakir miskin. Hukum dia adalah harus. Boleh faham tak? Jelas? Nampak Syamil? Ni yang menonton ni secara langsung ni, TV Pondok Sungai Bayu. Faham tak? Cuba komen nak tengok faham ke tak? Kalau tak faham ke, tak ada domain ke, cuba komen di situ supaya kita boleh ulang balik. Sekali kalau mengaji tak faham lagi jenuh pula. Boleh faham? Tak ada hak komen lagi, minum air dulu lah. Banyak domain dia. Faham dah. Ibnu Julmira kata faham. Ashraf kata faham. Faham tu. Siddiqin dia masih senyap lah. Siddiqin masih senyap pasal dia dengar live jauh pada dia. Dia pakai speaker. Maka kali dia letak kat surau boleh. Syauqi tu insya-Allah faham. Tu. Siapa dia ada? Ni pelajar muslimat ni, tak ada komen ni. Hazikah faham tak Hazikah? Hazikah dengan Masyitah faham ke tak?
Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian dibelinya Muhammad Hakimi, insyaAllah faham ya. Kemudian dibelinya nyonya seorang yang membayar kafar pula, dia akan satu mud daripada nyonya miskin tu, miskin hak lain tu. Dia beli pula kat Azizi pula tadi nah, Syamil beli pula. Kemudian maka diberikan nyonya seorang yang bayar kafarah kepada seorang yang lain. Demikianlah dikerjakan nyonya seorang yang membayar kafarah hingga genap 60 miskin. Nah, ayah Syauqi kata insya-Allah faham. Begitulah sedikit berkata insya-Allah faham. Faham bapa kata nah. Gitu jadi cukup 60 fakir dan miskin. Nah, 60 orang miskin duk bagi beli. Begitulah seterusnya dan seterusnya habis. Tetapi ni istidrak pada taharus tadi. Dia kata harus lah. Tetapi makruh. Tetapi makruh, hak buat lagu tu makruh. Masyitah kata faham ustaz. Ukhti Fanna tu nah. Tetapi makruh kerana menyerupai ia. Kerana menyerupai ia dengan orang yang mengkembalikan kepada mengambil sedekah nyonya orang. Supaya sedekah ambil balik. Makruh awal lagu tu. Yang afdalnya ialah kita sediakan beras 60 cupak terus bagi pada 60 fakir atau miskin. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik lah. Dan ada dan apa dan tetapi tu. Dan tetapi tiada, yakni tiada harus. Dan tetapi tiada, yakni tiada harus bagi seorang fakir memberi kafarahnya seorang fakir kepada iyalnya seorang fakir. Ya wajib atahnya seorang fakir nafkah mereka itu iyal, maka iaitu hukum kafarah seperti hukum zakat jua. Jadi kalaulah fakir orang fakir nak memberi kafarah kepada ahli keluarga dia, tak boleh. Sama seperti mana nak bayar zakat pada ahli keluarga dia atas asnaf fakir atau miskin. Asnaf lain tak apa, atas asnaf fakir dan miskin, maka tidak harus, tidak boleh, tidak sah. Itulah juga pada masalah membayar kafarah. Boleh jelas maka diketahui daripada yang tersebut itu, daripada huraian yang tersebut itu, yakni pada kata musannif syahdan dulu. Mana syahdan dulu? Cuba cari balik. Muka surat tu muka surat 123 tu. 3 batu meninggalkan kita itu. Maka diketahui daripada huraian yang tersebut itu, yakni pada perkataan musannif syahdan. Sampailah ke sini, bahawasanya segala kafarah, segala perkara kafarah jima' yang 3 perkara itu. Mana 3 perkara? Yang pertama memerdekakan hamba, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan pada fakir atau miskin. Wajib dengan tertib. Dengan makna apa? Dengan makna lemah satu perkara barulah pergi kepada hak lain. Lemah daripada mendapatkan hamba barulah pergi kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau lemah daripada puasa barulah pergi pada membayar fakir atau pemiskin 60
60 cupak tu nah. 60 orang seorang secupak tu. Lagu tu. Tak boleh kita mampu untuk berpuasa 2 bulan tu tak ada sakit, tak ada apa, tak musafir, tak sakit apa lah. Tiba-tiba nak bayar terus beras 60 cupak boleh tak? Tak boleh. Supaya kita hak muda-muda ni tentulah mampu untuk berpuasa. Malas tak jadi. Dia sebab sakit, sakit yang tak boleh nak puasa. Itu. Habis, beringatlah jangan duk telajak lagu tu, Min. Maka tiada harus baginya seorang berpindah daripada memerdekakan kepada puasa, melainkan mana harus apa lemah ia seorang daripada memerdekakan. Dan tiada harus baginya seorang berpindah daripada puasa kepada memberi makan, melainkan lemah ia seorang daripada puasa. Itu masuk wajib. Tertib, wajib dengan tertib tadi nah. Habis. Dan jika lemah ia seorang daripada sekalian perkara yang 3 itu, ketiga-tiga dia tak mampu. Nak merdekakan hamba pun lemah, nak puasa 2 bulan betul-betul pun lemah, tak mampu. Nak beri makan 60 orang fakir miskin seorang secupak pun tak mampu. Kalau lemah sekalian 3 perkara itu, tetaplah lekat kafarah itu kepada zimahnya, pada tubuhnya. Nah, maka manakala kuasa ia seorang suatu perkara daripada 3 itu, wajib ia seorang dikerjakan dia akan satu perkara tu. Mana kekal atas zimah. Bila mampu, wajib buat. Tak kata dah dia tak mampu, kata tak payah tak boleh. Kenapa jadi ustaz seorang tanya lagu mana? Dah tak mampu? Tak apa, tak payah. Tuhan Maha Pengampun. Tak kenalah dengan syariat nah. Dan kita kata lagu tu kekal atas zimah. Mana bila dia mampu, dia kena bayar. Gitu. Dan dalil yang mensabitkan demikian itu kafarah jima'. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu faqala wama ahlakaka faqala waqa'tu imraati fi ramadana qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan qala la qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini faqala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini qala la qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan qala la summa jalasa fa'utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadha faqala ala afqara minna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ma baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna
fadhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlaka. Yakni sekali peristiwa datang seorang laki-laki nama Salamah. Laki-laki nama Salamah anak Sukhr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembah, maka bertanya ia, ia seorang laki-laki tu, telah binasalah hamba. Maka sabda Nabi, apa yang membinasakan dikau, hei Salamah? Maka sembahnya, maka jawabnya, hamba jima. Tu. Dengan isteri hamba pada siang hari Ramadan. Maka sabda Nabi SAW, adakah dapat engkau merdekakan seorang hamba? Maka sembahnya, jawabnya, tiada hamba dapat yang demikian itu, ya Nabi Allah. Maka sabda Nabi, kuasakah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Maka sembahnya, tiada hamba kuasa, ya Nabi Allah. Maka sabdanya, adakah dapat engkau memberi makan 60 miskin? Maka sembahnya, tiada hamba dapat memberi makan, ya Nabi Allah. Setelah itu, setelah tiada kuasa hukum tersebut, maka duduklah ia Salamah. Maka datanglah orang kepada Nabi satu maktal. Satu maktal ni satu bakul. Satu bakul, satu maktal berisi kurma. Maka sabda Nabi SAW baginya, bagi seorang laki-laki ni, engkau sedekahkan dengan kurma ini akan kafarahmu. Maka sembahnya, katanya sama, sedekahkan dengan kurma ini atas yang terlebih papa daripada kami, ya Rasulullah. Maka demi Allah, tiada antara 2 labah. 2 labah ni iaitu nama 2 tempat di Madinah yang mempunyai batu hitam. Dua labah ni ialah nama 2 tempat di Madinah yang mempunyai batu hitam. Kalau itu 2 labah Madinah yang mempunyai rumah yang berkehendak kepadanya daripada kami. Maka tertawa-tawa Nabi SAW, senyumlah hingga nyata taring giginya Nabi. Kemudian maka bersabda Nabi, pergi olehmu dengan makan ini, maka beri makankan dia akan ahli kamu. Ini dalil dia, dalil daripada hukum yang kita pelajari tu. Maka makna labah al-Madinah tu, maka makna labah al-Madinah iaitu 2 tempat, iaitu bumi yang punya batu hitam. Maka makna maktal itu bakul, ada muatannya bakul 15 gantas. Dan telah terdahulu memberi kafarah kepada ahli itu tiada memadai. Maka adalah Nabi menyuruh memberi ahlinya itu menunjukkan memadai. Maka dijawab daripada yang demikian itu Nabi menyuruh adalah Nabi SAW memberi kurma itu sedekah Nabi SAW kepadanya Salamah, supaya ia Salamah beri kafarahnya Salamah kepada 60 miskin. Maka tak berkhabar ia kepada Nabi SAW kepapanya, padahal ia Salamah terlalu sangat hajat, dan ahlinya Salamah tu kepada makanan itu daripada segala yang papa di Madinah. Maka mengizinkan dia akan Abu Salamah tu Nabi SAW pada memberi makanan itu bagi isi rumahnya, supaya akan jadi pengajar bahawa kafarah itu tiada wajib atas seorang, melainkan yang lebih berkifayah dirinya dan ahlinya. Nah, itu ihtimal jawapan ulama. Atau diihtimalkan bahasa Nabi SAW mengerjakan sunat dengan membayarkan kafarah daripada seorang laki-laki itu dan diberi kepada isi rumahnya. Diihtimalkan bahawa ada isi rumahnya itu 60 orang,
supaya jadi mengajar dengan bahawa harus bagi seorang mengerjakan sunnah dengan membayar kafarah kepada orang lain dengan izinnya orang lain itu. Ini ihtimal. Hadis tadi jawab ulama beberapa ihtimal. Hak satu tadi ihtimalnya Nabi beri pada Abu Salamah kurma tu supaya Abu Salamah tu bagi kepada fakir dan miskin. Tapi Abu Salamah tu anak isteri dia pun miskin. Anak isteri dia pun berhajat. Maka Rasulullah suruh beri pada isi rumah dia. Supaya jadi pengajaran bahawa kafarah itu tidak wajib atas orang, melainkan yang lebih daripada kifayah memadai untuk dirinya dan untuk keluarga dia. Mana untuk dia dulu, lepas dah, untuk keluarga dia lepas dah, baru boleh bayar kafarah. Lagi tu. Ihtimal yang kedua, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunnah dengan membayarkan kafarah seorang yang lain dengan izin orang tu kepada fakir miskin. Tolong bayar, Nabi tolong bayar lagi tu. Dan lagi harus baginya memberi kafarah itu kepada isi rumah orang yang dibayarkan kafarahnya, maka harus baginya seorang serta isi rumahnya memakan akan kafarah itu. Dah awal bayar syahdan. Gugurlah kafarah di sini, yakni pada kafarah jima' dengan kedatangan gila. Kalau gila itu diuzurkan, tak kena bayar. Gila itu. Atau mati pada pertengahan hari yang ia seorang jima' di dalam nyonya tengah hari itu. Papa jima' kena serangan jantung mati. Tak kena. Itu. Tetapi tiada gugur kafarah itu sebab kedatangan sakit atau safar atau pitam. Seperti itu tak ada. Atau pitam atau riddah murtad wal iyazbillah, kemudian berjima' pada hari itu. Itu tidak kata gugur. Dan demikian lagi tidak gugur kafarah jima' sebab apa? Seperti yang telah dahulu sebutnya, mana lekat kekal atas jima'. Bila mampu buat, tak mampu dia balik. Dan berbilang-bilang kafarah itu sebab berbilang jima' yang membatalkan puasa. Maka jika jima' ia seorang 3 kali dalam 3 hari, wajiblah atas seorang 3 kafarah. 3 hari jima'. 1, 2, 3. 1 Ramadan yang dah. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. 3 kafarah dia. Kalau hamba 3 orang hamba. Kalau puasa kan 150 lah. 150 berapa? 60 kali 3 apa? 180. 180 saja. Ustaz buat salah tengok apa pandai dah. 180 je. 6 kali 3 18 180. Tu 180 hari tu berapa bulan je? 6 bulan. Tadi sebut dah 6 kali 3 kan. Kalau 3 hari, kali sebulan kafarah 30 hari. Yang jima' 30 hari. 30 kafarah. Naya. Tu. Sama ada dibayarnya seorang kafarah yang pertama dahulu berjima' hari yang kedua, atau tiada kena puasa tiap-tiap hari itu satu ibadah yang asing dengan sendirinya ibadah. Maka tiada bermasuk-masuk kafarahnya jima' dengan kafarah hari yang lain. Tetapi jika jima' ia serah sehari 2 kali atau lebih, maka tiada wajib kafarah, hanya sekali jima' yang pertama jua yang membatalkan dia ke jima' tu puasanya seorang. Maknanya kalau sehari jima' 4 kali, berapa kafarah? 1 je. Yang kata 3 tadi, Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga. 3 kali. Kalau kata 1 Ramadan tu tengah hari sekali, pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali, berapa kafarah? 1 dah. Yang mula-mula tu dah. Boleh faham Habis. Ni yang tengok ni faham ke tak? Faham tak? Jadi itulah hukum kafarah, membayar kafarah bagi orang yang berjima' di bulan Ramadan
kita ulang balik. Yang pertama, memerdekakan hamba yang beriman. Yang kedua, kalau dah tak mampu, berpindah pada yang kedua, iaitulah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga, oleh kerana keuzuran sakit ataupun musafir 3 bulan tu, dan musafir je, ataupun dia musafir je, tak ada ruang untuk dia berpuasa, musafir harus buka. Maka bagi dia memberi makan 60 fakir miskin, seorang 1 cupa. Gitu. Kemudian kata musannif, faslun fi saumit tatawwu. Ini satu fasal pada menyatakan puasa sunat. InsyaAllah pada malam esok kita akan bicarakan pula berkenaan dengan puasa-puasa sunat yang disunatkan. Habis dah kita cerita apa hukum puasa ni, habis dah. Kita nak masuk hukum hukum puasa-puasa sunat. Lepas tu habis dah. Habis dah. Dah mulai masuk Ramadan, baca pula lah kitab apa? Syarqawi. Syarqawi yang mana ada kitab Syarqawi tu boleh lah. Hak tak ada nak dengar, boleh lah dengar, tapi payah lah. Kita Arab ni kita kena ada kitab. Kita ada kitab, kita berbit baru boleh. Kita ada kitab nadah lingo, rugi juga lah. Rugi jugalah dari sudut kita tak boleh nak sampai pada orang lain pula. Di pondok ada kitab ya. Tengoklah tahu. Kunci duduk gaji tu tanya Fahmi. Wallahu a'lam.